Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Dalam kita menunggu bilakah tarikh penting untuk Pilihan Raya Negeri Sabah yang akan diumumkan ataupun dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ataupun SPR, pastinya kita akan menunggu beberapa perkara penting yang akan berlaku dalam Pilihan Raya Negeri Sabah. Selepas pembubaran yang diumumkan oleh pihak SPR dan disahkan oleh pihak SPR, pembubaran diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Syafie Apdal. Maksudnya dalam masa 3 tahun ini, rakyat negeri Sabah berpeluang untuk mengundi sekali lagi untuk memilih wakil rakyat mereka di Dewan Undangan Negeri Sabah. Walau apa pun polemik politik di Sabah itu biasa kita dengar berkaitan dengan perbalahan politik, perpindahan antara satu parti ke satu parti yang lain menyebabkan sentiasa ada pergeseran dan juga perbalahan dalam politik dalaman negeri Sabah. Ini bukan perkara baru, tetapi wajarkah rakyat Sabah bersuara kali ini, anda perlu hentikan segala cara lama berpolitik, melihat politik hanya mendapatkan mandat, mendapatkan kuasa untuk individu ataupun parti politik, tetapi dalam era 2020 ini rakyat Sabah perlu menyatakan anda perlu dengar kami. Kamilah yang berhak menentukan siapa kamu yang berhormat dan kamu perlu melunaskan segala janji untuk melaksanakan kesejahteraan dan apa yang perlu diperolehi oleh setiap warga negeri Sabah. Okey, pada hari ini saya bersama saudara Mujibu Abdul Muiz, Pensyarakanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi UiTM. Adakah wajar dalam wacana naratif politik negeri Sabah menjelang Pilihan Raya Negeri Sabah kali ini, semua pihak perlu mengatakan bahawa politik cara lama, politik di Sabah itu seperti lompat parti, pertukaran kerajaan dalam separuh penggal, runtuhnya kerajaan akibat permainan politik tanpa henti sejak selepas Pilihan Raya Umum dan sebagainya, itu biasanya sinonim dengan Sabah. Dan ramai penganalisis politik mengatakan inilah keistimewaan politik di Sabah. Tetapi adakah wajar kita memberikan legitimasi perkara ini yang tidak menguntungkan rakyat Sabah keseluruhannya? Bagaimana, Saudara Mujibu? Sebelum kita meneliti apakah rakyat Sabah mahukan dalam Pilihan Raya Negeri yang akan datang ini. Ya, terima kasih Haji. Saya setuju Haji bahawa memang dalam politik memang ada satu dinamika yang sinonim dalam konteks politik kenegerian. Maka Sabah ini dikenali dengan politik lompat parti. Mungkin kita melihat kepada pecahan demografi Sabah itu sendiri kerana ada setengah-setengah etnik yang mendominasi kawasan-kawasan tertentu dan memiliki parti yang mewakili kaum-kaum tertentu. Maka gabungan-gabungan inilah yang membentuk parti di Sabah. Dan akhirnya kalau kita tengok lebih teruk lagi masa 80-an apabila ada parti yang dikuasai oleh suku-suku tertentu, kemudian dimainkan dengan isu-isu parti yang dikuasai oleh Semenanjung dan sentimen Sabahan itu dimainkan, dan akhirnya dia menjadi dinamika yang begitu unik yang menjadikan ketaatan politik itu adalah sesuatu yang dijadikan nombor dua, tetapi kepentingan politik melebihi daripada itu. Tetapi sebagai anak Sabah, saya rasakan ini sepatutnya sudah berhenti kerana kita sudah beranjak daripada paradigma itu kepada paradigma politik yang baru. Dikala kita kata banyak perkara-perkara yang masih lagi belum selesai di Sabah, terutama soal pembangunan, pekerjaan, infrastruktur dan sebagainya, maka mengapa tidak ahli-ahli politik mengambil sedikit berjiwa besar untuk melupakan seketika hal berpolitik dan tumpukan pada hal-hal sebenar, kerana perkara-perkara ini juga yang bakal memberikan mereka legitimasi politik dan sokongan politik untuk jangka panjang. Dan sudah tentulah kita katakan dalam berpolitik seharusnya ada prinsip, dan prinsip itu juga harus melihat kepada keperluan kepada ahli politik itu sendiri, partinya sendiri, dan sudah tentu stakeholdersnya, iaitu penyokong dan pengundinya sendiri. Ramai beranggapan bagaimana Pakatan Warisan dan rakannya Warisan Plus yang mentadbir negeri Sabah ini berlaku, kerana seperti kata pengkarma. Ketika wujudnya Warisan Plus yang menang sejak PRU ke-14 itu kerana lompat juga daripada parti UMNO ke parti Warisan dan juga daripada komponen Barisan Nasional join komponen Warisan Plus iaitu OPCO. Jadi adakah ini perlu kita legitimasikan sebagai satu
kalau dulu boleh buat, kenapa hari ini tidak boleh terima kata ataupun lompat? Mengapa itu perlu juga kita hentikan polemik sebegini dan melihat isu kepedulian rakyat itu lebih utama daripada hanya melompat, hanya parti A, parti B, dan boleh disahkan. Kalau dulu boleh buat, kenapa hari ini tidak boleh? Zaman PBS pun berlaku, zaman Berjasa pun berlaku, zaman USNO pun berlaku. Ya, memang seperti mana yang kita faham je, memang di dalam politik itu dibenarkan berlaku. Dalam perlembagaan dibenarkan. Dibenarkan. Tidak ada halangan kepada itu. Dari sudut perundangannya diterima, tetapi dari sudut moralnya barangkali tidak dapat diterima. Legitimasi itu tidak selalu sepenuhnya kepada ahli politik yang dipilih, tetapi juga mungkin kepada parti yang diwakili. Itu juga harus jadi pertimbangan. Kita juga harus mengingat bahawa senario yang melompat parti ini berlaku apabila keputusan pilihan raya itu menjadi sangat nipis. Hang. Kita hampir pernah separuh-separuh. apa yang berlaku pada 2018 apabila kerusi warisan plus Pakatan Harapan gitu dan juga UMNO Barisan Nasional agak seimbang, di mana Parti Star menjadi kingmaker dan telah memilih kepada BN. Cuma kita tidak tahu bagaimana 6 ahli BN yang melompat ke warisan, apapun alasan mereka secara peribadi dan juga apapun pertimbangan mereka, maka menjadikan warisan itu kerajaan. Ini berlaku kerana mungkin pada ketika itu pertimbangan yang saya rasakan bahawa keselarian di antara kepimpinan di Sabah dan juga di Putrajaya di bawah naungan parti yang sama itu menjadikan pertimbangan bahawa ada kebarangkalian kalau peruntukan pembangunan itu mudah lalu kepada kawasan mereka kalau bersama parti kerajaan. Which is barangkali benar, tetapi dalam masa yang sama barangkali rakyat juga tidak melihat itu sebagai halangan untuk mendatangkan kemajuan. Negeri-negeri lain juga pernah jadi sebegitu, tetapi kemajuan tetap datang. Jadi di sinilah polemiknya berlaku. Kalau kita ambil ke 80-an, tahun 70-an contohnya, ke zaman Berjaya, zaman USNO dan sebagainya, itu juga antara perkiraan-perkiraan yang diambil sampai ke tahap snap election juga pernah berlaku pada tahun 86 apabila PBS yang ketika itu merasakan mandat masih kecil melakukan perkara yang sama untuk mendapat mandat lebih besar. Jadi perkiraan-perkiraan begini barangkali memang dibenarkan, tetapi apakah kita mahu meneruskan tradisi ini, itu yang menjadi persoalan. Kerana kalau kita berterusan melompat begini, di mana akhirnya yang susah itu adalah rakyat kembali terpaksa berhadapan dengan pengundian pilihan raya, terpaksa turun sekali lagi pilihan raya dengan berhadapan dengan permasalahan yang besar ketika yang bakal dihadapi ketika pilihan raya kelak. COVID-19, masalah ekonomi dan SOP dan sebagainya. Ini antara yang perkara-perkara barangkali bakal menyusahkan rakyat untuk menghadapi pilihan raya sekali lagi, disebabkan adanya ahli-ahli politik yang terpaksa lompat-melompat dan akhirnya membawa kepada pembubaran. Okey, kalau itu kita faham. Maksudnya rakyat Sabah perlu melakukan anjakan dalam menentukan siapakah YB yang akan mereka pilih dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Apakah suara rakyat Sabah yang perlu dilaungkan oleh mereka? Pada sebagai anak Sabah, anak jati Sabah, Mujibu lihat isu berkaitan dengan negeri di bawah Bayu ini sentiasa antara berada di ranking ke bawah. Dari sudut GDP-nya, dari sudut KDNK-nya. Belum perincian saya berikan dalam berapa ratus kilometer jalan bertar berbanding apa yang berlaku di Semenanjung ataupun di Sarawak. Itu signifikan. Hampir separuh jumlah jalan yang tidak ditar lagi berbanding di negeri Semenanjung, iaitu hampir sekitar 52% kalau ikut perangkaan 2018. Bekalan elektrik, kawasan di pantai timur Sabah antara yang paling tidak ada capaian bekalan tenaga dan juga bekalan air bersih berbanding kawasan-kawasan di negeri Semenanjung. Jadi mengapa ini perlu juga rakyat Sabah beri pertimbangan yang wajar, bukan hanya siapa yang akan mendekati mereka pada sepanjang kempen, siapa yang akan memberikan gula-gula segera pada waktu kempen, tetapi perlu ada bigger picture yang lebih tuntas perlu mereka fikirkan, yang akan menentukan polisi dan juga dasar kerajaan yang mantap selepas kerajaan dibentuk, selepas PRN akan datang. Ya, sebagai pemerhati, barangkali di Sabah ini tidak terlepas apabila ada isu politik, dia akan mengaitkan dengan isu-isu pembangunan, isu-isu ekonomi, isu-isu perkembangan GDP, dan sudah tentulah
seperti mana Haji cakap, barangkali jalan tar tu bukan sekadar jadi isu yang besar, malah kalau ada jalan tar pun dia jadi isu kerana jalan tarnya tidak sebaik dan sekualiti yang seperti mana yang disangkakan. Satu. Kedua, orang Sabah juga harus barangkali mengetengahkan isu-isu yang lebih besar, seperti mana isu-isu pekerjaan, kerana kita tahu betapa ramai anak-anak Sabah yang berkelana di Semenanjung untuk mencari pekerjaan. Sedangkan bumi Sabah itu bumi yang sangat kaya. Ya, ada tanah seluas beratus-ratus hektar yang membangunkan industri agro pertanian, sawit dan sebagainya. Tetapi tidak ada industri hiliran yang membantu. Walaupun di bawah pemerintahan warisan ada. Ya, hanya baru bermula lah, ya, seperti mana yang kita tahu ada industri minyak masak untuk membantu industri komoditi sawit. Jadi perkara-perkara ini sepatutnya yang menjadi pertimbangan. Sebagaimana jika kalaulah isu elektrik di Sabah, ya, itu sudah jadi sinonim seperti sampaikan pelbagai akronim lah diberikan kepada provider elektrik di Sabah. Haji bayangkanlah kalau masalah air di luar bandar itu barangkali biasa. Tetapi bagaimana masalah air boleh berlaku di bandar-bandar besar seperti Tawau contohnya. Ya, di Tawau ini menjadi satu sinonim bahawa setiap kali berlaku masalah air akan berhari-harilah masalah itu berlaku. Dan ini berlaku di bandar besar seperti Tawau. Bayangkanlah kalau perkara ini berlaku di Semenanjung, katakanlah berlaku di Seremban, berlaku di Kuala Lumpur. Dia menjadi besar tetapi segera diselesaikan. Tetapi di Sabah ini sudah lama. Ya, kita juga menyaksikan bagaimana industri pelancongan contohnya, ya, yang banyak lagi yang belum diteroka dan tidak diberikan perhatian dengan sebaiknya, ya, yang tidak dieksploit, sebagaimana kita kata menjadikan Sabah itu sebagai hub pelancongan ataupun menjadikan airport Kota Kinabalu contohnya sebagai hub kepada jaringan pelancongan ke destinasi yang lain setaraf dengan airport di Kuala Lumpur. Itu juga antara yang boleh difikirkan, dan barangkali perkara-perkara ini boleh menjadikan kita spill over kepada perniagaan-perniagaan lain yang boleh membuka ruang-ruang perniagaan dan juga pekerjaan yang baru buat negeri Sabah. Apakah keterbatasan rakyat Sabah perlu bersuara yang kita bincangkan ini? Adakah kerana politik warlords ataupun kepimpinan yang hanya dikuasai monopoli oleh sebahagian kecil yang ada di dalam parti-parti tempatan di Sabah itu begitu dominan menyebabkan mereka terikat? Mereka tidak bebas untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bagaimana itu dapat dipecahkan dari sudut mitos dan juga cara pemikiran rakyat, terutama di kalangan anak muda. Ini penting untuk Sabah bergerak ke hadapan untuk meningkatkan taraf sosial dan juga pembangunan ekonomi negeri Sabah. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam perbincangan kami menjelang Peleraya Negeri Sabah, apakah suara rakyat perlu diberi perhatian oleh pemain politik? Saudara Mujibu, apa yang kita bincangkan ini perlu ada satu kataupun mental block yang dipecahkan ataupun corak pemikiran lama yang tidak boleh diteruskan di kalangan rakyat Sabah sendiri. Mereka perlu berani, mereka perlu bersuara lebih lantang kali ini. Mereka tidak perlu mengikut rentak pemain politik dan juga parti politik. Bagaimana itu dapat dilakukan? Ya. Barangkali ini memerlukan kepada pemecahan rantaian, ya. Politik penaungan, warlord, politik kaum yang begitu menebal, ya. Ada ketaatan kepada individu ataupun tokoh-tokoh tertentu yang secara melampau, ya, yang tidak dapat melihat kita kata tidak dapat melihat skop yang sepatutnya diberikan, kerana kalau kita perhatikan pecahan-pecahan undi yang diberikan itu barangkali kepada generasi lama masih lagi begitu, tetapi apa yang berlaku pada 2018 kita lihat anak muda begitu berani dan juga begitu taktikal dalam mengundi. Jadi mungkin kita kata sudah berlaku perkara itu, tetapi apa yang sepatutnya dilakukan adalah sudah tentu parti-parti politik juga harus melakukan sosialisasi politik yang mendidik
pengundi muda Sabah tidak terlalu taksub kepada mana-mana, tetapi perlu kepada perkembangan yang kita katakan pembentukan pembentukan pemikiran, ekosistem pendidikan, pembentukan soft skill, latihan. Kerana ini perkara-perkara yang barangkali akan menjadikan rakyat Sabah, anak muda Sabah lebih kita kata mantap, lebih berdaya saing, lebih laku lah kita kata kalau dalam konteks bekerja dan sebagainya. Sebab kalau diperhatikan itu tidak berlaku daripada Barisan Nasional memerintah berapa puluh tahun, begitu juga dengan warisan, walaupun warisan mengatakan dia akan cuba mengambilkan hak Sabah dan tetapi sebenarnya hak Sabah dan sebagainya itu sudah lama dibincangkan. Yang perlu sebenarnya diselesaikan adalah bagaimana untuk menjadikan Sabah ini lebih berdaya saing, mencipta satu ekosistem pendidikan yang memberikan nilai tambah kepada anak-anak muda Sabah. Dan akhirnya nanti pelabur itu mungkin barangkali minat untuk datang ke Sabah kerana ekosistem yang tumbuh ini dia bukan bercerita tentang memberikan tax exemption, memberikan platform, memberikan ruang, memberikan kita kata kawasan industri dan sebagainya kepada pelabur, kerana itu saja tidak memadai untuk pelabur datang dan menarik mereka untuk melabur di situ. Kita pernah melihat dulu bagaimana Ketua Menteri ataupun sebelum ini bercerita tentang bagaimana pelabuhan Sepanggan membesarkan, mendalamkan supaya pelabuhan itu boleh menjadi satu pintu masuk baru di Sabah. Itu tidak berlaku. Saya tidak faham mengapa. Begitu juga dengan rangkaian-rangkaian yang lain, kelapa sawit dan sebagainya. Felda itu sudah wujud di Ladatu sudah berapa puluh tahun, daripada tahun 80 dah terbesar. Tetapi kita melihat dia tidak ada perubahan daripada tahun itu sampai sekarang. POIC itu. POIC itu dia hanya begitu saja. Apakah sumbangan dan peranan mereka dalam mencipta ruang-ruang baru? Begitu juga dengan industri minyak contohnya. Memang ada pipe gas di Kimanis dan sebagainya. Tapi sejauh mana ia mencipta industri-industri hiliran yang boleh membantu anak-anak Sabah untuk mendapat peluang pekerjaan ataupun mencipta peluang perniagaan daripada perkara itu. Itu tidak sebagai berlaku. contoh, sebagai ahli akademik, Mujibu biasa dengan anak muda yang akan lulus setiap tahun bergraduan daripada Universiti Teknologi Mahara UiTM di Sabah berpuluh ribu saban tahun. Begitu juga Universiti Malaysia Sabah. Itu yang tinggi, tertiary. Kita tidak boleh bayangkan dari kataupun politeknik dan juga institut perguruan dan sebagainya. Di mana kerja bagi anak muda? Saya rasa barangkali orang Sabah setuju dengan saya apabila dia seolah-olah menjadi satu kelaziman bahawa kalau bergraduan apabila pulang saja di Sabah ataupun bergraduan di Sabah dan pulang saja ke kampung, maka susahlah jadi lelucon. Jadi lelucon. Menjadikan kita sebagai kita kata sudah terbiasa dengan ayat itu bahawa balik kampung tak ada kerja lain, hanya menunggu dua saja, iaitu menjadi guru ataupun jadi guru sandaran. Kerja lain itu tidak mampu. Sudah berapa banyak anak-anak Sabah yang barangkali mempunyai kelulusan yang tinggi tetapi hanya bekerja sebagai kerani di ladang, menjual alat ganti kenderaan, bekerja di sambilan di resort, bekerja sambilan barangkali di restoran makanan segera dan sebagainya. Tetapi ini cerita realiti di bawah di Sabah. Keluarga saya juga begitu, mempunyai kelulusan yang lain tetapi bekerja di bidang yang lain. Saya rasa begitu. Dan kebanyakan anak Sabah yang tidak memiliki kelayakan tertiary, yang sekolah menengah dan sebagainya, terpaksa berhijrah, memenuhi kawasan-kawasan di Johor, di Pulau Pinang untuk bekerja kilang. Kerana inilah peluang mereka untuk bekerja, kerana tidak terdapat kilang yang sebegitu di Sabah. Kalau ada pun kilangnya barangkali terlampau kecil dan skala pengeluarannya itu tidaklah begitu besar yang memerlukan tenaga manusia yang ramai. Jadi inilah perkara-perkara yang barangkali harus dilihat, direnung, dan titik ini mesti dijadikan satu permulaan perubahan kepada corak politik, kerana apa-apa keputusan politik akan mempengaruhi ekonomi rakyat. Jadi kalau rakyat Sabah mahu melakukan sesuatu terhadap ekonomi mereka, maka perubahan politik harus dilakukan. Jadi saya berpendapat pilihan raya negeri yang bakal berlaku untuk 73 kerusi, maka
harus memberikan satu mandat besar ataupun memberikan signal yang besar kepada mana-mana parti politik bahawa kami mengangkat kamu untuk kali ini, maka buatlah perubahan. Kerana selepas itu kita tidak tahu selepas 5 tahun apakah parti yang memerintah seterusnya itu akan mempertahan ataupun boleh ditukar, kerana kekuatan ekonomi selalunya akan membawa kepada perubahan politik. Ya, kita lihat bagaimana kalau ekonomi kukuh maka perubahan politik itu tidak berlaku, tetapi kalau ekonomi tidak kukuh maka perubahan politik akan segera berlaku. Perubahan politik yang kita alami sekarang termasuk di peringkat persekutuan adalah satu senario yang norma baru. Bukan berlaku semalaman. Pendidikan politik sudah berjalan hampir 1 dekad, 2 dekad sejak 1998. Kita lihat perubahan itu agak ketara kalau di Semenanjung. Tetapi kalau di Sabah lebih awal dari itu, maksudnya kematangan mereka membuat pilihan. Pertukaran kerajaan adalah biasa. Walau apa pun faktornya, sama ada dari sudut aspek etniknya, dan sudut agamanya, dan sudut kecenderungan kepada kuasa persekutuan dan sebagainya. Tetapi mereka mampu membuat perubahan. Tetapi akhirnya apa yang manfaat yang rakyat dapat daripada perubahan itu tidak dapat dijelmakan dengan jelas oleh setiap koalisi ataupun alliance yang memerintah negeri Sabah. Walaupun mereka menjadi pembangkang di peringkat negeri, walaupun mereka sinonim ataupun selari dengan peringkat persekutuan, kalau dahulunya Barisan Nasional, tetapi akhirnya rakyat Sabah jadi orang kata pun punca kuasa yang tidak diguna pakai selepas itu. Selepas pilihan raya habis, mereka hanya berebut jawatan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sabah sebelum ini, sejak hari pertama mereka diganggu-gugat. Walaupun mereka sudah ada kerajaan yang sah, mereka ada majoriti, tetapi sentiasa ada ujian untuk beli ahli politik dan seumpamanya. Kenapa kali ini ia perlu dihentikan dan akhirnya manfaat terus kepada anak-anak Sabah? Ya, kalau diperhatikan, barangkali pengajaran terbesar atas kemelut politik Sabah ini adalah menjadikan Sabah terpaksa berhadapan dengan pilihan raya dan berhadapan dengan situasi getir, iaitu melakukan pilihan raya dalam COVID, pandemik COVID. Maka kalau rakyat Sabah tidak melihat ini sebagai pengajaran yang utama dalam kemelut politik yang berlaku baru-baru ini, maka sudah tentu akan berlaku lagi dan akan menjerumuskan rakyat Sabah ke dalam kesusahan politik untuk kali seterusnya. Saya melihat begini, barangkali apa yang berlaku dalam konteks politik di Sabah, iaitu melompat, bertukar kerajaan, berani melakukan kerajaan, itu bukan dilakukan oleh rakyat, itu dilakukan oleh ahli politik yang melakukan perubahan itu kerana mandat telah diberi oleh rakyat kepada parti yang menang. Kalau kita ambil pada tahun 1995, pilihan raya negeri 1995, mandat diberikan kepada PBS. Tetapi yang melompat itu adalah ahli PBS yang telah dipujuk oleh Barisan Nasional ketika itu, maka perubahan berlaku. Cuma pada ketika itu barangkali kerana kekuatan kerajaan Barisan Nasional di peringkat pusat dan juga tawaran-tawaran Barisan Nasional ketika itu kepada Sabah dilihat menarik. Ada penggiliran Ketua Menteri 2 tahun sekali, setiap kaum itu diberikan peluang untuk menjadi Ketua Menteri, maka itu mungkin ketika itu dilihat menarik, sesuai. Tetapi apa yang berlaku selepas tidak juga memberikan apa-apa kelebihan dan faedah. Itu malah ada yang melihat perkara itu sebenarnya yang melambatkan pembangunan di Sabah. Dan Ketua Menteri menjadi pemimpin tidak sampai 2 tahun, belum sempat berbuat apa-apa telah ditukar kepada Ketua Menteri yang lain. Cumanya bila dimansuhkan perkara itu, Ketua Menteri diambil daripada selepas perkara ini dihentikan, maka digantikan pula dengan sistem yang baru. Ketua Menteri dilantik mengikut mandat yang ada. Sabah juga tidak memperoleh manfaat daripada itu. Malah kalau Haji masih ingat, pernah satu ketika Sabah hampir tidak ada pembangkang. Begitu kuat sekali dominasi Barisan Nasional. Tetapi apa yang berlaku? Pembangunan boleh dikatakan wujud, tetapi dia tidak menjadi menyeluruh. Apa yang didambakan oleh rakyat Sabah contohnya, kalau jalan tar contohnya kan, mereka mengatakan ada jalan tar, tapi kualiti jalan tar itu lebih teruk daripada sebelum ada jalan tar. Lubang sana, lubang sini, itu yang berlaku di Sabah. Begitu juga dengan konsep kita kata pekerjaan, dijanjikan peluang pekerjaan. Hari-hari melihat sawit di depan mata tapi tidak mampu membuat apa-apa dengan sawit itu, yang komoditi itu tidak dikembangkan, tidak ada industri lain dan sebagainya. Akhirnya mereka terpaksa berhijrah ke Semenanjung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka, di mana peluang penawaran ekonomi itu tidak wujud di Sabah.
adakah kali ini anak muda Sabah yang mungkin menghampiri 50 ke 60% pengundi yang akan memilih 73 Dewan Undangan Negeri baru ini, tambahan 13 kursi ini, perlu jadi kingmaker yang ataupun bersuara lantang dalam memilih kali ini? Ya, kalau kita tarik sedikit aja ya, kita katakanlah kita ambil dalam konteks PRK Cini yang baru-baru ini ya, bagaimana anak muda sanggup balik ke Cini untuk memberikan undi ya, dan dengan peratusan keluar mengundi yang agak tinggi ya, hampir 70% lebih ya. Mungkin barangkali ini adalah satu signifikan proof kepada mereka bahawa anak muda jangan diperlekehkan, apatah lagi dalam konteks Sabah ya. Kalau kita menyaksikan keputusan 2018, perkalihan undi itu banyak berlaku kepada warisan disebabkan oleh anak-anak muda ya, di mana kuasa anak muda ketika itu yang mahu menuntut perubahan disebabkan sudah terlalu lama dalam rejim Barisan Nasional pada ketika itu telah menjadikan warisan menang 21 kerusi ya, ditambah dengan 8 lagi kerusi, 6 daripada DAP dan 2 daripada PKR ketika itu. Ini satu signifikan proof kepada kuasa anak muda. Begitu juga dengan siri pilihan raya kecil yang telah berlaku selepas PRU 14, bagaimana kuasa anak muda memenangkan Barisan Nasional di kita kata di rantau, di Semenyih, di Tanjung Piai. Ini menunjukkan ahli-ahli politik, terutamanya parti-parti politik, harus memikirkan stigma baru kepada parti mereka untuk menarik sokongan anak muda kepada mereka. Jadi saya nampak di Sabah begini, siapa parti yang mampu menawarkan calon ketua menteri yang mampu menangkap imajinasi dan juga anak muda itu, barangkali mungkin adalah kunci ataupun faktor memenangi pilihan raya kali ini. Jadi nama-nama yang kita sedia maklum, saya tidak mahu ungkapkan pada malam ini. Anda sedia maklum, adakah wajar juga mereka perlu berasa khawatir walaupun nama mereka familiar dalam arena politik tempatan negeri Sabah, tetapi mengapa tidak nama anak muda juga diangkat menjadi satu ikon yang akan katakan memberi imajinasi Sabah baru yang lebih baik selepas pilihan raya negeri yang akan datang. Itu saja agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih Mujibu, Pensyarah Kanan Sains Politik UiTM. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.